Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kiom. Hari ini cikgu akan ajar kamu cerpen Kadok Ayam Tang Raja. Jadi hari ini cikgu nak terangkan tentang cerpen ini. Mari kita tengok sinopsis dia, cerita keseluruhan dia. Kita tengok cerpen Kadok Ayam Tang Raja. Dia mengisahkan perjuangan cucu Kadok iaitu Hakim yang berusaha mendapatkan tanah milik arwah datuknya yang diambil oleh Raja. Hakim yang merupakan lulusan universiti telah meminta bantuan sahabatnya iaitu Azam, seorang lulusan bidang undang-undang, untuk memfailkan kes tuntutan tanah seluas 4 ekar itu. Jadi melalui penghujahang Azam dan dia telah berjaya meyakinkan mahkamah bahawa Kadok dia mengerahkan ayam kunani kepada Raja tanpa rela hati. Jadi hal ini telah menyebabkan kemenangan berpihak kepada Hakim. Jadi maksudnya dalam kes ini telah dibawa ke mahkamah, Hakim dia menang. Jadi dia dapatkan tanah 4 ekar itu. Jadi apakah Hakim dia telah buat terhadap tanah itu? Jadi Hakim dia merancang untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan syarikat besar yang menumbuhkan cawangan di Malaysia dengan nama Rangkaian Jasa Agrikultur atau singkatannya Raja. Nama dia Raja juga. Hakim dia menternak ayam bagi menyahut seruan kerajaan yang banyak memberi insentif kepada penternak. Kesungguhannya dia terbukti apabila Hakim dia telah membuat pinjaman bank melebihi RM200,000. Hakim terpaksa meminta kertas kerjanya beberapa kali dan hasil bantuan seorang YB dan bank telah meluluskan pinjaman tersebut. Dan Hakim dia menggunakan pinjaman ini dia membina satu reban ayam tertutup dan dilengkapi dengan sistem penyaman udara serta peralatan memberi makanan secara semi-automatik. Setelah kelulusan bank diperoleh, jadi antara Hakim dengan syarikat Raja, mereka telah menandatangani satu perjanjian kontrak itu. Jadi projek Hakim ini bermula. Konflik dia mula selepas 1 tahun. Hakim dia menjadi penternak ayam. Jadi sahabat Azam, dia balik dari luar negara sebab dia menjalankan kursus dia di luar negara. Jadi mereka dua berjumpa. Hakim pun menceritakan masalah yang dihadapi selama dia menjadi penternak ayam, iaitu salah satu masalah dia ialah ada rukutan orang kampung terhadap lorinya yang menyebabkan jalan kampung itu bertambah rosak, bertambah teruk sebab ada lori dia kena masuk, keluar dan jalan itu dia mana boleh tahankan. Jadi dia semakin teruk. Selain itu, perkara yang kedua, Hakim dia menjelaskan kepada Azam bahawa hidupnya dibelenggu hutan dengan menunjukkan pernyataan hasil jualan ayam dari rebannya yang bernilai RM85,000. Tapi jumlah ini hanya 13,000 sahaja yang diterima kerana selebihnya digunakan untuk membayar hutang kepada syarikat Raja. Jadi kamu bayangkan 85,000 itu hanya tinggal 13,000. Wah, maksudnya syarikat Raja ini hutangnya ada sampai berapa ribu sana. Jumlah wang yang diterima 13,000 ini. Hakim dia kena bayar bil elektrik, bayar bil air, hutang bank dan sebagainya. Hakim dia menzahirkan pengesalan dia kerana memilih ternakan kontrak yang dianggap situasi menang-menang tetapi keadaannya sebaliknya.
hakim dia pun sedar bahawa keadaan ini sebab dia dieksploitasi oleh syarikat raja melalui harga dekat dan ubah untuk ayam ternakannya sehingga hutan dia semakin meningkat. Jadi dia sign kontrak dengan syarikat raja. Syarikat raja itu dia membekalkan makanan, membekalkan ubat kepada ayam ternakan hakim. Dan harga itu dia semakin menaik. Dalam kontrak itu dia semakin naik. Jadi hakim dia terpaksa dia perlu mengeluarkan lebih banyak duit untuk membayar kepada syarikat raja itu. Jadi situasi ini dia lebih kurang sama dengan nasib Datuk dia yang tertipu oleh orang yang berkuasa. Nasib Datuk dia, Kadok dia telah ditipu oleh raja kerana dia menukarkan ayam. Tapi situasi hakim ni dia macam dieksploitasikan oleh syarikat raja itu. Tapi dia tak boleh batalkan sebab mereka ada kontrak. Jadi macam mana? Dia hanya mengeluh sahaja sebab nasib dia seperti Datuk dia juga. Faham? Jadi ini adalah cerita keseluruhan untuk cerpen ini. Sekarang kita akan tengok apakah tema untuk cerpen ini. Tema dia, cengkaman orang yang berkuasa berlanjutkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Contohnya, huraian dia. Hal ini dibuktikan dengan nasib yang menimpa Kadok. Ayamnya menang menentang ayam raja, tapi kampungnya tidak tergadai kerana muslihat raja menukarkan ayam sebelum pertandingan bermula. Malam terus menimpa cucunya. Hakim berjaya menguruskan ternakan ayam tetapi keuntungannya diperoleh oleh syarikat pengedaran iaitu raja. Bukan jalim, namanya hakim. Seterusnya, kita tengok persoalan. Persoalan dia keberanian menuntut hak. Sebagai contoh, hakim berani menuntut tanah milik datuknya dengan memfailkan kes di mahkamah melalui sahabatnya Azam. Persoalan yang kedua, persoalan dia memahami selok-belok bidang keusahawanan. Sebagai contoh, hakim dia mendapat bantuan agensi kerajaan sebelum menjalankan bidang penternakan ayam yang dirancangnya. Jadi kalau kamu nak mulakan sebuah perniagaan, jadi kamu kena faham selok-belok dalam bidang perniagaan itu supaya kamu dapat memulakan dia. Persoalan yang ketiga iaitu persoalan ketaatan terhadap pemerintah. Sebagai contoh, Kadok mentaati perintah raja dengan menukarkan ayam Kunani dengan ayam raja atas perintah baginda semasa bersambung ayam. Persoalan yang keempat, persoalan penindasan golongan yang berkuasa terhadap golongan yang lemah. Sebagai contoh, syarikat raja mengambil kesempatan dengan menentukan harga dekat dan upah ayam ternakan sehingga dia mengibatkan hakim menanggung beban hutan. Jadi ini persoalan dia. Sekarang kita akan lihat watak dan perwatakan. Jadi dalam cerpen ini, watak utama nama dia Hakim. Jadi kita akan tengok siapakah Hakim. Dia ialah anak kepada Hasan dan cucu kepada Kadok. Seorang yang berani memperjuangkan hak. Sebagai contoh, hakim berani menuntut tanah milik datuknya dengan memfailkan kes di mahkamah melalui sahabatnya Azam. Seorang yang tabah menghadapi masalah. Sebagai contoh, hakim tabah mengharungi cabaran akibat kegagalannya dalam bidang keusahawanan. Jadi dia tabah menghadapi masalah dia itu.
Seorang yang gigih menceburi bidang keusahawanan. Sebagai contoh, hakim dia mendapat bantuan agensi kerajaan sebelum menjalankan bidang penternakan ayam yang dirancangkan oleh dia. Seorang yang rajin menuntut ilmu. Sebagai contoh, hakim berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti. Dari permulaan, cerpen ada menceritakan hakim seorang rajin menuntut ilmu sebab dia lulusan universiti. Seterusnya, watak sampingan Azam. Azam itu siapa? Dalam cerpen, cikgu ada ceritakan. Azam seorang sahabat baik hakim semasa di universiti. Seorang yang suka membantu orang lain. Sebagai contoh, Azam membantu hakim dengan menjadi peguamnya dalam kes tuntutan tanah milik datuk dia. Seorang yang prihatin. Sebagai contoh, Azam sanggup mendengar masalah-masalah yang dihadapi oleh hakim dalam usaha penternakan ayamnya kerana dia prihatin terhadap sahabat dia. Seorang yang rajin menuntut ilmu. Sebagai contoh, walaupun Azam sudah memiliki ijazah dalam bidang undang-undang, namun dia sanggup menghadiri kursus selama setahun di luar negara untuk menambahkan ilmu pengetahuan dia. Jadi, sifat-sifat ini boleh kita contohi. Seterusnya ialah watak sampingan Kadok. Seperti yang kamu tahu, Kadok ialah datuk kepada hakim dan ayah kepada Hasan. Seorang yang suka bersambung ayam. Sebagai contoh, Kadok bersambung ayam dengan raja. Seorang yang mentaati raja. Sebagai contoh, Kadok dia sanggup mengerahkan ayam kunani apabila diminta oleh raja. Kita tengok watak sampingan raja. Seorang yang suka bersambung ayam. Sebagai contoh, kita boleh tahu kan raja bersambung ayam dengan Kadok. Seorang yang suka mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Sebagai contoh, raja telah menukarkan ayamnya dengan ayam kunani Kadok untuk memenangi pertandingan itu. Di sinilah kita boleh tengok watak sampingan ada Azam, ada Kadok, ada raja. Dan watak utama jangan lupa hakim. Baiklah, sekarang kita akan lihat latar tempat. Latar tempat untuk cerpen ini. Ada 4 latar tempat dia. 1, mahkamah Tanah Kadok, kampung dan universiti. Kita tengok mahkamah sebagai contoh. Kes tuntutan hakim terhadap tanah milik datuknya dijalankan di mahkamah. Tanah Kadok sebagai contoh. Hakim menjalankan projek ternakan ayamnya di Tanah Kadok. Kampung sebagai contoh. Penduduk kampung mendakwa lori-lori hakim telah merosakkan jalan kampung mereka. Universiti sebagai contoh. Hakim dan Azam melanjutkan pelajaran di universiti yang sama. Seterusnya kita lihat latar masa. Ada 3, zaman lampau, zaman selepas merdeka dan dalam masa setahun. Zaman lampau. Sebagai contoh, Kadok pernah bersambung ayam dengan ayam raja. Zaman lepas merdeka. Sebagai contoh, hakim didedahkan oleh kerajaan melalui dasar ekonomi baru terhadap projek penternakan ayam secara kontrak dengan syarikat raja. Dalam masa setahun, sebagai contoh, hakim mengalami kerugian dalam masa setahun dia menjalankan penternakan ayamnya. Kita lihat latar masyarakat, ada 4. Masyarakat yang mementingkan bidang keusahawanan. Sebagai contoh, para menteri mengeru rakyat menceburi bidang keusahawanan melalui pertanian yang mengeluarkan lebih banyak makanan. Kedua, masyarakat yang sensitif terhadap
keadaan sekeliling. Sebagai contoh, penduduk kampung merugut apabila mendapati jalan di kampung mereka rosak akibat dilalui oleh lori hakim. Masyarakat yang bekerja untuk mencari rezeki. Okey, ini adalah latar masyarakat yang ketiga. Sebagai contoh, hakim mengambil pekerja-pekerja untuk bekerja di projek penternakan ayamnya. Jadi ini dia pun mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Keempat, masyarakat yang mengamalkan sistem feudal. Sebagai contoh, wujud dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan rakyat semasa hayat Kadok. Boleh? Okay, seterusnya kita tengok. Okay, sekarang kita akan tengok nilai. Okay, sini yang cikgu berikan di sini ialah huraian. Okay, cikgu nak kamu fikirkan apakah nilai yang sesuai untuk huraian dia. Sebagai contoh, hakim menuntut keadilan di mahkamah bagi pihak datuknya yang telah ditipu. Apa nilai yang boleh kamu fikirkan di sini? Dalam huraian, dia sudah ada nilai. Ya, betul. Nilai keadilan. Okay, nilai keadilan. Seterusnya kita tengok. Sebagai contoh, hakim berani menceburi bidang keusahawanan yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Apakah nilai yang kamu boleh lihat dalam huraian nilai ini? Ya, betul. Nilai keberanian. Okey, kita tengok. Sebagai contoh, hakim gigih menjadi penternak ayam walaupun dirinya terpaksa menanggung hutang yang banyak. Apakah nilai yang kamu boleh carikan dalam huraian ini? Ya, betul. Nilai kegigihan. Okey, seterusnya, sebagai contoh, Azam sangat prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh hakim dengan memberi semangat kepadanya untuk terus berjaya menjadi penternak moden sebelum dia berangkat ke luar negara untuk berkursus lagi. Okey. Apa nilai yang kamu boleh lihat dalam huraian sini? Ya, betul. Okey, nilai keprihatinan. Boleh? Seterusnya kita lihat pengajaran dia. Okey. Kita hendaklah menuntut hak kita yang dirampas oleh orang lain. Sebagai contoh, hakim menuntut hak milik tanah datuknya yang diambil raja di mahkamah. Okey. Kedua, kita hendaklah gigih berusaha dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sebagai contoh, hakim gigih berusaha untuk mendapatkan kelulusan bank bagi menjayakan projek penternakan ayam walaupun terpaksa meminta kertas projeknya beberapa kali sebelum bank meluluskan permohonannya dengan bantuan yang berhormat. Seterusnya, kita hendaklah berani menceburi bidang perniagaan. Okay, sebagai contoh, kita boleh lihat hakim berani mengusahakan tanah peninggalan datuknya dengan menjalankan penternakan ayam untuk dijual. Seterusnya, kita janganlah mengambil kesempatan terhadap golongan yang lemah. Sebagai contoh, syarikat raja mengenakan bayaran yang tinggi terhadap makanan dan ubat ayam yang telah dibeli oleh hakim untuk mengauk keuntungan yang lebih. Okey, janganlah kita ambil kesempatan. Boleh? Sampai sini nilai dan pengajaran kamu boleh faham? Baiklah. Okey, kelas kita pada hari ini sampai ini sahaja. Sekian, terima kasih. Dan cikgu harap kamu boleh faham dengan cerita Jepang ini. Kamu boleh faham tema dan persoalan dia, watak dan perwatakan dia, nilai dan pengajaran dia juga. Baiklah, jadi kita berhenti di sini dulu dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya.
Sekian, terima kasih.